Terima kasih Datuk Yang di-Pertua di atas peluang untuk Batu Kawan mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Bekalan 2015. Tuan Yang di-Pertua, semalam 2 hari lepas seorang warga Malaysia mendapat denda penjara seumur hidup yang pada awalnya dikenakan hukuman gantung di atas kesalahan mengedar dada di Singapura. Beliau mendapat pengampunan ini di atas sebab beliau menghidapi masalah kemurungan dan dengan izin abnormality of mind. Wilkinson Primus yang didapati memiliki heroin seberat 35.66 gram terlepas daripada hukuman gantung kerana pindaan rang undang-undang di Singapura memberi peluang kepada para hakim menggunakan pertimbangan dan budi bicara mereka untuk sama ada mengenakan denda penjara seumur hidup ke atas mana-mana pengedar dada yang didapati mengalami dengan izin abnormality of mind yang menyebabkan mereka tiada daya untuk menilai antara betul dan salah disebabkan keadaan mental mereka. Wilkinson diberi denda hukuman gantung sampai mati pada tahun 2009 di atas undang-undang sedia ada yang berbaur dengan izin presumptive law. Tahun ini dunia menyambut dengan izin World Day Against the Death Penalty dengan tema menjurus kepada mereka yang mengidap kesihatan mental yang dihadapkan dengan denda hukuman gantung. Pada Jun 2011, satu sidang meja bulat Parlimen di Malaysia telah diadakan dan telah mencapai 3 poin utama berhubung hukuman gantung atau death penalty. 1. Moratorium atau penundaan hukuman gantung setelah hukuman ini dikaji semula. 2. Hukuman gantung mandatori dihentikan serta-merta dan kuasa budi bicara dan pertimbangan dikembalikan kepada hakim. Dan 3. Memperbaiki suasana keadaan bagi banduan hukuman mati. Tuan Yang di-Pertua, namun demikian tiada perkembangan sejak 2011 selain daripada komitmen daripada Peguam Negara untuk mengkaji semula Universal Periodic Review UPR United Nations Human Rights Council. Baru-baru ini Malaysia mendapat sokongan rakan-rakan dunia apabila diserap menjadi anggota tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UN Security Council setelah mengalami kemarau 15 tahun. Penyerapan ini mencerminkan reputasi Malaysia sebagai sebuah negara yang bertanggungjawab pada peringkat global terutama sekali dalam konteks isu keselamatan. Tetapi tiada apa yang boleh dibanggakan dengan penyerapan Malaysia dalam UN Security Council jika kerajaan terus menyeret kaki dalam pindaan undang-undang hak asasi manusia terutama sekali dalam pemansuhan hukuman gantung. Pada Oktober 2012, Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz mengumumkan bahawa Peguam Negara akan mempertimbangkan alternatif mengenakan hukuman penjara dan bukan hukuman gantung bagi sesetengah kesalahan mengedar dada. Dalam kata-kata beliau dengan izin, no criminal justice system is perfect. You take a man's life and years later you find out that another person did the crime. What can you do? Abolish death penalty. It's incorrect to take someone's life, kata Datuk Nazri dalam Akhbar Star 2010. Mengikut satu kenyataan dari Menteri Dalam Negeri, seramai 441 banduan telah digantung mati di antara tahun 1960 hingga 2011. Rata-rata 8 orang setiap tahun. Statistik ini amat membimbangkan bagi negara ini secara dasar, berlandaskan Malaysia mempunyai sistem demokrasi yang terbaik di dunia yang seringkali diwar-warkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Di Malaysia, Akta Dadah Berbahaya 1952 mengandaikan atau menganggap A. Anda tahu apa yang anda bawa dan B. Sekiranya anda didapati memiliki dada, bererti anda didapati bersalah mengedar dada. Dalam keadaan sebegini, kebanyakan kes didefinisikan oleh pihak pendakwa sebagai kes prima facie. Dalam jawapan Parlimen Jun 2013, wujud 964 banduan hukuman gantung berbanding 696 pada Februari 2011 dengan peningkatan 38% dan kebanyakan dari kes baru adalah dibawa kesalahan mengedar dada. Pada bulan Mac 2012, KDN pada masa itu, Menteri Dalam Negeri pada masa itu, Datuk Seri Hishamuddin Hussein juga mengutarakan bahawa kenaikan kes denda hukuman gantung sampai mati membuktikan bahawa hukuman ini gagal sebagai satu kaedah pencegahan jenayah. Tuan Yang di-Pertua, hukuman gantung sudah tidak lagi menjadi dengan izin deterrent untuk mencegah jenayah.
Di Malaysia, kes-kes yang berkaitan dengan pengedaran dadah telah meningkat meskipun wujudnya hukuman gantung menjulang di atas kepala mereka. Di Kanada pula, selepas 27 tahun pemansuhan hukuman gantung, bilangan kes pembunuhan melihat penurunan mendadak 44%. Ramai yang didakwa dan disabitkan di bawah kesalahan mengedar dadah berada dalam golongan anak muda atau drug mules, dan mereka ini wajib dibezakan daripada pengedar dadah yang dikatakan keras atau hardened drug traffickers. Baru-baru ini Singapura telah meminda perundangan mereka untuk membenarkan drug mules ini yang dikenakan hukuman gantung diberikan hukuman yang ringan tertakluk kepada kerjasama yang diberikan. Oleh yang demikian, dua warga Malaysia, Yong Vui Kong dan Cheong Chun Yin telah diberikan peluang kedua. Tiada justifikasi moral dan agama ke atas hukuman gantung. Tuan Yang di-Pertua, saya menggesa kerajaan Malaysia dan membawa seluruh suara keluarga yang terpaksa menghadapi tempoh yang pahit dan hitam dalam kehidupan mereka apabila orang kesayangan mereka dijatuhi hukuman gantung tanpa bukti kukuh untuk mendapat keadilan di Dewan Yang Mulia ini. Dengan izin, the possibility of miscarriage or failure of justice in the implementation of the death penalty is irreversible and irreparable is one reason why the death penalty needs to be abolished. Di negara China, isu nombor satu yang paling penting bagi Presiden Xi Jinping adalah untuk mencegah rasuah, dan 2 hari lepas, Badan Pendakwa Raya Negara China menyatakan bahawa whistleblower yang mendedahkan rasuah dan kesalahan tata tertib akan diberikan legal protection berhubung pendedahan mereka. Di Indonesia pula, 8 wanita dijadikan menteri dan salah satu daripadanya merupakan Menteri Luar Negeri. 18 daripada 34 menteri merupakan teknokrat. Kami, rakyat Malaysia, mengucapkan syabas dan salam 2 jari kepada Presiden Jokowi dan Kabinet barunya. Di India, Narendra Modi telah mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri, seorang reformis dengan izin good on economics, and this is what India desperately needs in a leader. Tuan Yang di-Pertua, India, China dan Indonesia telah memaparkan perubahan corak pimpinan yang lebih berani, telus, transparan, yang paling penting rakyat sentrik. Bila pula Perdana Menteri Malaysia akan benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikan sebelum, semasa dan selepas PRU13 dan baru-baru ini dalam bajet 2015? Bilakah pula hukuman gantung akan dikaji semula dan dimansuhkan? Tuan Yang di-Pertua, ini membawa saya kepada poin yang seterusnya iaitu isu jenayah di kawasan saya, terutama sekali pengedaran dadah secara terbuka di kawasan-kawasan perumahan, kawasan sekolah serta kawasan penempatan pekerja asing dan kawasan industri di Perai, Bukit Tengah dan Bukit Tambun, khususnya di kawasan Batu Kawan. Ianya satu open secret di kawasan saya dan saya cukup yakin ramai di antara ahli parlimen di sini pun menghadapi masalah yang sama. Sama ada pengedar dadah tahu akan masa-masa rondaan polis ataupun ada mole di dalam PDRM. Tuan Yang di-Pertua, dalam satu artikel Malaysia Kini tahun 2009, Timbalan Menteri Luar Negeri A. Kohilan Pelay telah mengeluarkan kenyataan bahawa anak muda, terutama sekali gadis muda, sama ada menuntut atau bekerja diperdaya oleh wakil-wakil sindiket dadah dengan kata-kata manis untuk membawa, in inverted commas, package dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam erti kata lain, anak muda disasarkan kerana mereka mudah percaya, terutama sekali anak-anak muda yang berlatar belakangkan keluarga kelas pertengahan, middle class atau lower income. Realitinya adalah pengedar dadah jarang sekali ditangkap dan didakwa, dan kebiasaannya mangsa keadaan adalah anak-anak muda yang dipergunakan sebagai drug mules atau vehicle untuk menghantar package dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam erti kata lain juga, anak-anak muda ini akan menghadapi natijah tindakan mereka apabila mereka pula yang ditahan, didakwa, dibicara, disabit dan diberi denda hukuman gantung. Di manakah sistem perundangan yang sepatutnya membela yang tidak bersalah apabila jerung besar masih kekal di lautan jenayah dan berkeliaran mencari mangsa seterusnya? Tuan Yang di-Pertua, saya berdiri di sini di Dewan Yang Mulia ini dengan penuh harapan agar pihak PDRM, SPRM dan Peguam Negara akan memakai jubah kebertanggungjawatan ke atas tanah air ini dan meningkatkan integriti dan sikap peribadi mereka dengan izin to right what is wrong without fear or favour demi masa depan anak-anak kita dan persepsi Malaysia di pesada dunia.
Dewasa ini kadar penglibatan anak muda dalam pelbagai aktiviti maksiat disebabkan ketirisan hidup, ketiadaan peluang pekerjaan dan persepsi dengan izin easy money menjadikan lebih ramai anak muda direkrut ke dalam geng-geng jenayah serta terjurus dalam trade pemerdagangan manusia dan kini pemerdagangan bayi. Tuan Yang di-Pertua, anak gadis kita merupakan satu komoditi yang amat lumayan jika dieksploitasikan semaksima yang boleh. Gadis muda kini boleh dipasarkan dalam pelbagai trade dengan izin flash trade, drug mules, hard labour dan surrogate mother atau dieksploitasi menjadi ibu tumpang yang membahayakan kesihatan mereka dan bayi mereka. Selain itu, keganasan domestik, psikologi dan seksual terhadap anak gadis bermula di rumah dan pelaku atau abuser ini selalunya seorang ahli keluarga atau kenalan mereka. Hak-hak anak gadis mestilah ditegakkan dan undang-undang perlu digubal untuk melindungi hak-hak anak gadis kita untuk dengan izin to criminalize violence against girls and criminalizing marital rape. Program kesedaran harus digiatkan oleh semua kementerian pada semua lapisan masyarakat dan latihan teknik wajib diberikan kepada semua agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang ditemui oleh mangsa keganasan seksual selepas mangsa dicabuli. Dalam ucapan belanjawan, Perdana Menteri menyatakan bahawa strategi kelima dalam framework beliau adalah dengan izin upholding role of women. Bagaimana strategi ini dapat dilaksanakan jika secara asasnya hak asasi wanita pun tidak dapat dipertahankan? Adalah penting Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan mengambil inisiatif yang realistik untuk menyerap subjek keganasan domestik dan keganasan seksual dalam silibus mata pelajaran supaya kanak-kanak pelajar dan penuntut pengajian perubatan akan lebih sensitif, peka dan celik terhadap mana-mana kes keganasan atau yang disyaki menjadi mangsa supaya perlindungan yang wajib diberikan secepat mungkin. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin bangkitkan isu masa depan anak-anak kecil di Dewan Yang Mulia ini. Mengikut statistik UNHCR Malaysia, lebih 125,000 pelarian berada di Malaysia sehingga Oktober 2013. Mereka ini warga asing atau mangsa peperangan yang tidak mempunyai kewarganegaraan yang kian bermastatin di Malaysia. Termasuklah lebih 116,000 pelarian Rohingya, lebih 4,000 pelarian Sri Lanka, lebih 1,200 pelarian Somalia, lebih 800 pelarian Iraq, lebih 300 lebih pelarian Afghan dan selebihnya dari ibu bapa Filipina atau Indonesia. Dan dalam jumlah itu 50,000 pelarian masih belum berdaftar. Apakah peruntukan kerajaan untuk pelarian-pelarian ini? Kanak-kanak yang tiada surat lahir atau yang mempunyai surat lahir yang tidak lengkap akan dilabel sebagai foreigner. Dan kanak-kanak ini terdedah kepada pelbagai jenis pengeksploitasian dan pada masa yang sama tidak dapat peluang untuk belajar di sekolah tempatan mahupun peluang untuk mengikut ibu bapa mereka pulang ke negara asal kerana tidak mempunyai dokumentasi pengenalan. Tuan Yang di-Pertua, apakah nasib pelarian-pelarian ini serta anak-anak mereka di negara kita? Bilakah Malaysia akan menandatangani Refugee Convention 1951 untuk yang mengakibatkan pelarian ini terdedah kepada kerja-kerja yang berbahaya, mudah dieksploitasi dan didera. Statistik dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dari tahun 2002 hingga 2012 menunjukkan lebih 257 bayi luar nikah dilahirkan di Malaysia. Dalam satu tinjauan oleh UTM, lebih daripada 10% pelajar sekolah adalah aktif secara seksual dan ramai di kalangan mereka mengakui mempunyai lebih daripada seorang pasangan. Apa akan terjadi kepada bayi-bayi luar nikah ini? Jawapannya adalah pusat baby hatch yang ditubuhkan supaya bayi-bayi ini ditempatkan di penempatan sementara atau dengan keluarga yang baik. Dalam artikel Star bertarikh 28 September 2014, lebih banyak baby hatch akan dibuka di seluruh negara. Usaha ini di bawah penyeliaan Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama Yayasan Orphan Care dan KPJ Healthcare Berhad. KPJ akan menyediakan 10 pusat perlindungan bayi atau baby hatch di cawangan KPJ di seluruh negara.
Pegawai Perhubungan Yayasan Orphan Care berkata, satu memorandum persefahaman MOU akan ditandatangani bersama KPJ bagi penubuhan baby hatch ini selari dengan usaha menangani kes pembuangan bayi di negara kita. Persoalannya adalah, mengapa MOU ini tidak ditandatangani oleh Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama dengan Kementerian Kesihatan? Mengapa sebuah NGO dan badan swasta yang menandatangani perjanjian ini, dan apakah terma dan syarat dalam proses mengambil angkat bayi-bayi ini memandangkan baby hatch ini akan ditempatkan di cawangan KPJ, satu entiti kapitalis dan swasta, serta kesemua dollars and cents yang terlibat dalam seluruh proses dari saat bayi ditinggalkan sehingga bayi diambil sebagai anak angkat. Setakat ini, Tuan Yang di-Pertua, lebih 3,700 permohonan telah diterima untuk mengambil bayi sebagai anak angkat. Dan dalam satu kes baru ini yang dibawa ke perhatian saya, seorang wanita muda menghubungi baby hatch di Seksyen 8 PJ mendapati lebih 3,400 pasangan suami isteri berada dalam waiting list di sana. Dianggarkan seramai 400,000 anak yatim piatu berada di rumah-rumah perlindungan di seluruh negara. Dan jika ya, mengapa wujud begitu ramai yang berada dalam waiting list ini? Tuan Yang di-Pertua, saya juga diberi maklumat bahawa bayi-bayi yang ditinggalkan di baby hatch tanpa dokumen pengenalan akan secara automatik dianggap sebagai bayi yang beragama Islam, walaupun kemungkinan bayi tersebut dari ibu bapa bukan Islam. Saya keliru dengan polisi ini yang jelas tidak meletakkan kebajikan bayi tersebut sebagai keutamaan di sini. Sebagai contoh, sekiranya pasangan suami isteri dari etnik India, Sikh atau Cina yang telah lama berkahwin tanpa cahaya mata serta yang stabil dari segi kewangan, atau pasangan yang tidak fertile atau mandul, dan menghubungi baby hatch ini untuk mengambil bayi sebagai anak angkat, akan pasti ditolak permohonan mereka kerana bayi tersebut beragama Islam dan pasangan yang layak bukan beragama Islam. Tuan Yang di-Pertua, ini bukan isu keagamaan semata-mata, tetapi jika keluarga Melayu Islam tidak muncul untuk mengambil bayi itu sebagai anak angkat, maka adakah anak kecil ini akan kekal di rumah perlindungan untuk selama-lamanya? Saya mohon agar satu pantauan dan audit dijalankan ke atas baby hatch seluruh negara berhubung dengan status berhubung dengan status agama bayi-bayi ini, dan hasil tersebut dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini agar keutamaan diberikan kepada welfare bayi-bayi ini. Tuan Yang di-Pertua, proses pengambilan anak angkat merupakan satu proses yang panjang dan penuh cabaran dan dugaan. Pasangan yang permohonan mereka ditolak tanpa sebab yang munasabah akan mendedikasikan masa dan tenaga mereka untuk mencari jalan untuk mengambil bayi sebagai anak angkat dengan apa cara sekalipun, walaupun ianya melanggar undang-undang di negara ini. Satu poin lagi, Tuan Yang di-Pertua. Pada 25 Mac 2011, akhbar The Star memaparkan satu artikel berhubung pertimbangan Kementerian Kesihatan untuk mencadangkan agar pasangan suami isteri yang tiada cahaya mata dibenarkan mengeluarkan sejumlah wang dari akaun kedua Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dengan tujuan menjalani rawatan fertility atau rawatan kesuburan IVF yang dianggarkan kira-kira di antara beberapa ribu ringgit ke puluhan ribu ringgit ke 100,000 ringgit atau lebih. Timbalan Menteri pada masa itu, Datuk Rosna, telah menyatakan yang success rate bagi rawatan IVF adalah di antara 30 ke 40%, walaupun ianya bukan murah. Kos rawatan bagi pasangan yang baru berumah tangga agak mahal, apatah lagi yang jatuh di dalam golongan yang tidak berkemampuan. Walaupun kerajaan memberi subsidi bagi meliputi sebahagian daripada kos rawatan, namun jumlahnya terlalu besar untuk diserap oleh keluarga. Agar pasangan suami isteri tidak menghadapi kekangan kos rawatan, Kementerian Kesihatan akan mengkaji kebarangkalian cadangan kepada EPF agar memberi kebenaran untuk mengeluarkan sebahagian daripada akaun B. Ini pada tahun 2011, Tuan Yang di-Pertua. Oleh yang demikian, dengan hutang isi rumah yang melambung, apakah keputusan kajian yang sepatutnya dijalankan oleh pasukan teknikal kementerian selepas 4 tahun ini? Memandangkan proses mengambil anak angkat amat rumit dan seringkali dihadapi dengan kegagalan.
Daripada membuat pelaburan menggunakan wang KWSP secara senyap, tidakkah lebih baik membenarkan wang tersebut digunakan untuk tujuan rawatan ini? Sekiranya pihak Kementerian Kesihatan dan KWSP membenarkan sebahagian dari wang dari akaun B dikeluarkan, ianya akan memberi harapan bagi keluarga yang menderita akibat tiada cahaya mata. Dari Belanjawan 2015, 2.26 bilion diagihkan bagi Kementerian Wanita. Tetapi tiada apa-apa bayang pun bagi melindungi hak wanita untuk mendirikan keluarga mereka melalui rawatan IVF. Tuan Yang di-Pertua, akhir sekali, saya ingin membawa isu penipuan grade tertinggi Alliance University College of Medical Science AUCMS di Kepala Batas. AUCMS adalah kolej swasta yang menawar kursus perubatan, bisnes, admin, fisioterapi, marketing, sains, sukan, kejururawatan, pelancongan dan muzik. Ratusan pelajar AUCMS menjadi mangsa ketidakefisienan pengurusan wang oleh pihak pentadbir institut pengajian tersebut. Krisis kewangan ini telah berlanjutan bagi tempoh setahun dan salah seorang staf di sana menyatakan bahawa para pelajar tidak boleh lagi meneruskan bahagian praktikal mereka di hospital swasta disebabkan rekod yang buruk institut tersebut. Akibat ketidakcekapan pengurusan wang, pelajar perubatan AUCMS tidak dibenarkan masuk ke dalam beberapa jabatan dalam hospital. Sebab yang diberikan adalah kualiti pengajian di AUCMS adalah di bawah standard asas institut perubatan. Akibatnya, sesetengah tenaga kerja terpaksa meminjam duit daripada Along kerana gaji mereka tidak dibayar. Bukan sebulan tetapi hampir 6 bulan. Walaupun beberapa peringatan telah diberikan kepada pihak pentadbir kolej, namun isu ini seakan-akan diendahkan. Nampaknya gaji, agihan KWSP dan potongan cukai masih belum dijelaskan lagi. Tuan Yang di-Pertua, ramai dah risau Yang Muat. Okey, nak 30 saat lagi. Dari Mazda yang lain tak ada peluang nanti. Baik. Malangnya bukan saja pihak pentadbir yang merana di bawah urus tadbir yang korup, tetapi fakulti perubatan juga tidak terlepas apabila pensyarah klinikal telah tinggalkan kolej tersebut. Masalah pokok adalah ketidakmampuan Presiden Kolej Profesor Datuk Dr. Zainuddin Muhammad Wazir untuk mengaku bahawa kolej ini seakan-akan bankrupt dan tidak mampu pulih daripada krisis kewangan ini. Tuan Yang di-Pertua, bagaimana kolej ini mampu bersaing dengan kolej-kolej yang lain selepas perolehan 21 hektar kampus di Trent Park, London pada bulan Julai tahun lepas yang berjumlah lebih 156 juta ringgit yang dulunya kepunyaan Middlesex University serta pembinaan sebuah hospital di Kepala Batas pada tahun 2015 yang berjumlah 2 bilion ringgit apabila masalah di tanah air sendiri pun tidak mampu ditangani. Kata AUCMS, mereka sering berhubung dengan Kementerian Pelajaran. Sekiranya betul, mengapa kementerian berpeluk tubuh dan berlembut dengan pengurusan dan presiden kolej ini? Adakah kementerian sedia maklum mengenai krisis kewangan di kolej AUCMS dan tidak mengambil tindakan terhadap penganiayaan ke atas pengurusan kewangan dan pecah amanah terhadap mutu pengajian di kolej tersebut? Tuan Yang di-Pertua, pelajar-pelajar dari AUCMS di bawah tajaan MARA yang menjalankan twinning dengan Universitas Sumatera Utara, pembayaran pun sudah diselesai tapi masih belum dapat scroll mereka lagi. Mereka masih dalam keadaan dengan izin neither here nor there. Masih belum dapat pengiktirafan dari MMC dan sekarang ini ada ura-ura MARA nak ke Medan untuk discuss dengan universiti di sana. Datuk Yang di-Pertua, saya menggesa agar kerajaan ini benar-benar mengambil inisiatif untuk mengkaji semula peruntukan-peruntukan dalam bajet selaras dengan cadangan-cadangan yang diberikan oleh ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional agar ianya tidak kelihatan seakan-akan rubber stamp bajet tanpa pindaan 1 sen pun pada akhir perbahasan ini. Sekian, terima kasih.